Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-15, 16, 17 ayat surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ma antum illa basharun mithluna wama anzal rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wama 'alaina illa al-balaghul mubin. Sadaqallahul azim. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami lebih mengetahui bahawa sungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu, dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam ayat ini kalau kita perhatikan, dia merupakan satu uslub dipanggil sebagai ta'rid. Ta'rid ni apa? Ta'rid ni berarti dalam konteks dibawa satu kisah, kemudian dibawa dalam bentuk yang merujuk kepada adanya tersirat di sebalik yang tersurat. Sebagai contohnya, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam peristiwa berkaitan dengan hadis Abu Talha, dan hadis ini merupakan hadis sahih yang mengisahkan tentang kematian adik kepada Anas bin Malik itu. Tahu tak kisah ni tuan-tuan? Kisah yang menceritakan tentang Anas bin Malik ni, ibunya bernama Ummu Saim berkahwin dengan Abu Talha. Maka mereka dikurniakan anak, dan anak ni selalu sakit. Lalu pada satu hari Abu Talha pergi berniaga dan pulang dari perniagaannya dalam keadaan dia bertanya kepada isinya. Cerita ni semua orang tahu, saya faham dalam kisah berkaitan untuk menunjukkan satu uslub ta'rid. Bahawa si suami bertanya kepada isinya, bagaimana keadaan anak kita pada hari ini? Isteri ni menjawab, baik, dia sedang berehat dengan tenang. Dan isteri itu pun memperhiaskan dirinya, dan mereka pun bersama pada malam itu sehingga menjelang waktu subuh. Sebelum subuh, maka si isteri beritahu pada suaminya dalam bentuk persoalan, suamiku, kalau orang minjamkan kepada kita satu-satu benda dan kemudian diminta balik, boleh tak kita menghalangnya? Jawapan suami, tidak boleh, orang punya pulangkan semula, mafhumul hadis. Lalu si isteri memberitahu suaminya, wahai suamiku, sungguhnya ketahuilah olehmu, anak itu pinjaman dari Allah SWT, dan Allah telah mengambilnya. Makna penyakit berlaku padanya tak dapat dikawal lagi ketika suami pergi berniaga, berdagang, maka si anak pun wafat. Maka itulah yang dimaksudkan ketika dia tanya pada waktu malam, sebelum mereka bersama dalam keadaan tenang, lapang, ialah dalam kubur maksudnya. Ini satu uslub ta'rid. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ta'rid adalah satu bab daripada kinayah yang merujuk kepada gaya bahasa yang memang ada dalam Al-Quran dan mana-mana bahasa di dunia. Jadi berkaitan dengan perkara ini, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, saya petikkan riwayat daripada banyak kitab tafsir seperti tafsir Al-Baghawi, seperti tafsir Al-Khazin, bahawa para ulama menceritakan tentang perutusan 3 orang manusia ini, sama ada mereka merupakan Rasul Allah ataupun mereka merupakan Rasul-Rasul Nabi Isa, dan di situ menunjukkan kepada kemuliaan kedudukan sahabat Nabi yang telah saya kisahkan kepada tuan-tuan, berkaitan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain yang punya kemuliaan yang Nabi nyatakan kedudukan mereka seperti Anbiya Bani Israel. Jadi sekali lagi saya bawa kisah ini untuk kita memahami konteks yang lalu, iaitu bila Nabi Isa AS mengutuskan 2 orang Rasul daripada kalangan Hawariyin ke negeri Antakya, dan telah diterangkan daripada kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnul Mansur, bahawa tempat-tempat ini merupakan memberikan sokongan kuat kepada Nabi Isa AS. Antaranya Antakya, antaranya Al-Quds, antaranya Konstantinia, antaranya Iskandaria yang ada di Mesir laut itu. Ini merupakan tempat-tempat memberi sokongan yang kuat kepada Nabi Isa AS. Iaitulah bila Nabi Isa AS menghantar Hawariyun kepada penduduk Antakya ini, maka dalam perjalanan untuk sampai ke Antakya, nanti kita akan lihat apakah perbezaan di antara Qaryah dan juga Madinah yang disebut oleh Allah SWT dalam episod pada kali ini. Jadi bila sampainya utusan ini, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang menjaga kambing-kambingnya, itulah Habib An-Najjar. Dan kemudian mereka beri salam dan berdakwah kepada lelaki tua ini. Lelaki tua ini seperti disebut dalam tafsir Safatul Tafasir, diambil dari petikan Qurtubi, bahawasanya
orang tua ini sakit atau anaknya sakit, bertahun-tahun sakitnya. Oleh kerana datangnya dua orang yang saleh ini, yang pada wajahnya pun nampak kesalihan, maka orang tua ini bersetuju untuk beriman dengan syarat beri rawatan kepada yang sakit ini supaya dia sembuh, sama ada dirinya sendiri ataupun anaknya. Maka mereka pun telah berdoa kepada Allah SWT dengan karamah demikian ataupun mukjizat sebagai seorang Nabi. Ini ada khilaf yang telah kita nyatakan. Innali ibnan maridan munzu sinin. Qala fantaliq bina nattali ala halihi fa'ata bihima ila manzilihi famasakha ibnahu faqama fil waqti biiznillahi sahihan. Fafashal khabaru fil madinah وشفى الله على أيديهما كثيرا من المرضى وكان له ملك يعبد الأصنام اسمه أنتيخا. Ini disebut dalam tafsir Al-Khazin contohnya. Begitu juga tafsir Al-Baghawi. Bahawa bila mereka telah merawat anak kepada Habib Najjar ini, maka dia sembuh. Maka tersebarlah berita tersebut sampai kepada ramai orang yang sakit. Mereka juga telah datang kepada dua orang lelaki yang merupakan utusan Allah ini. Maka didoakan, dirawat, mereka semua sembuh dengan izin Allah SWT. Maka berita itu pun tersebar kepada pihak raja. Raja ini penyembah berhala di antara raja-raja Rom. Lalu bila dipanggil dua orang ini ke istana, mereka ditanya, siapa kamu berdua? Jawapannya, nahnu Rasulullah Isa AS. Kami merupakan dua orang utusan Nabi Isa AS. Kenapa kamu datang ke sini? Maka jawapannya, tugas kami adalah berdakwah. Berdakwah supaya kamu semua beribadah kepada ila nad'uka min ibadati ma la yasma'u wa la yusir. Kami nak berdakwah kepada kamu, mengajak kamu kepada Islam, meninggalkan penyembahan patung-patung ini semua yang tidak mendengar, tidak melihat. Lalu raja ini pun telah mengetahui perkembangan mereka. Lalu mereka pun telah dianiaya, dipukul, dibawa ke penjara, dipenjarakan. Maka panjanglah tempoh mereka dalam penjara itu. Sehingga tuan-tuan hati dan dikasihan, Nabi Isa pun mengutuskan yang ketiga, yang namanya Syam'un As-Safi, untuk mengikuti perkembangan dua orang yang telah diutuskan itu, liwasirahuma. Maka Syam'un pun masuk dengan cara menyeludup dan juga merisik keadaan, meneliti, dan akhirnya beliau telah bergaul dengan golongan yang ada di tempat tersebut dan menjadikan mereka percaya kepadanya. Panjanglah cerita ni tuan-tuan yang boleh Allah sekalian. Sehingga dikatakan beliau pun turut menyembah berhala. Wallahu alam. Ni kisah-kisah Israeliat yang bawa yang sampai kepada kita, disebut oleh para ulama tafsir. Maka dalam keadaan terpaksa ke, yang kita semua pelajari bahawa dalam keadaan terpaksa maka diampunkan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Bila seorang itu terpaksa menunjukkan keadaannya seolah-olah kafir pada ahli beriman, dalam hatinya teguh keimanan itu seperti berlaku kepada Ammar bin Yasir, maka sudah tentulah imannya diterima oleh Allah SWT. Dia buat perkara tersebut membabi tauriah, kerana terpaksa melakukan untuk mengelakkan daripada dibunuh dan sebagainya. Maka akhirnya bila Syam'un ini dapat dekat masa ke semasa menunjukkan keadaannya bahawa dia sebahagian mereka, dan dia pun dapat kenal pasti di mana dua orang utusan yang awal itu dipenjarakan, maka dia dapat mendekati raja dan kemudian dia memujuk, bertanya kepada raja, boleh tak dia pergi tengok dua orang yang ada dalam penjara ini. Ini kisah yang sampai kepada kita tuan-tuan yang boleh dikasihan. Seperti disebut dalam tafsir yang telah dinyatakan, rujukannya Qurtubi, Al-Khazin dan juga Al-Baghawi. Maka akhirnya apa yang berlaku di sini, raja telah pun dipujuk oleh Syam'un supaya bawa dua orang ini, maka kita tengok benar-benar keadaan dia. Maka kalau betul dia ni merupakan orang yang bawa ke kebenaran, kita tengok apa yang dibawa olehnya. Maka dibawalah kepadanya, fa'amara al-malik hatta ja'u bi ghulamin matmusul ainain. Dibawalah kepada Syam'un ini di hadapan dua orang banduan ini, utusan Nabi Isa ini, yang dalam keadaan matanya buta. Kedua-dua matanya buta. Wa mawdi' ainaihi kal jabha fama zala yad'uani rabbahuma hatta inshaqqa mawdi' al-basar. Maka keduanya berdoa kepada Allah dan akhirnya tempat yang membonjol di matanya itu terbelah. Maka mereka pun mengambil tanah dan menyapunya di bahagian kelopak mata tersebut, di bahagian atas matanya. Maka dia dapat lihat, sedangkan dah bertahun-tahun pemuda ini tidak dapat melihat. Maka Syam'un berkata kepada raja itu, cuba tuanku tengok apa lagi yang dia boleh buat. Maka raja berkata, aku ada seorang pembantu, Dihqan ni macam orang besar yang menteri aku, yang aku tugaskan di luar. Dalam keadaan dia pergi menjalankan urusan aku, anak perempuannya mati, dah 7 hari mati. Dan apabila dia pulang nanti bagaimana keadaan, nak jelaskan kepada aku punya gubernur ini, menteri yang sangat aku sayangi. Maka dua orang lelaki ini yang merupakan utusan Nabi Isa ini dalam kisah yang dikemukakan telah dibawa untuk melihat kubur si mati ini dan berdoa kepada Allah SWT. Tiba-tiba Allah SWT bangunkan. Ini merupakan mukjizat Nabi Isa AS. Wa uhil mauta biiznillah.
dalam yang dapat kita baca dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati dengan izin Allah SWT, memberikan celik kepada orang yang buta dan menghilangkan penyakit-penyakit yang menimpa di kulit. Ini antara mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Isa AS. Maka bangunlah si mati ini, anak perempuan ini, daripada kuburnya dalam keadaan dia memberitahu bahawa sungguhnya aku melihat kubur, dalam kubur itu aku berada dalam kubur, di situ aku telah pun dibawa kepada 7 oasis, 7 wadi, sab'a awdiya minan nar. Aku beritahu pada kamu, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ana wahadhikum ma antum alaihi fa aminu billah. Maka dia berkata kepada sekalian yang hadir itu, ni budak perempuan yang dihidupkan oleh 2 orang utusan Nabi Isa ini, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu kufur kepadanya. Maka tuan-tuan hati dan dikasihi, kisah ini sampai kepada kita, menyatakan sedemikian, dan akhirnya satu tempat itu beriman kepada Allah di bawah pimpinan raja itu, selepas melihat keajaiban, melihat perkara-perkara karamah yang berlaku itu. Tapi kata Imam Abu Sa'ud dalam tafsirnya bahawa ini berlawanan daripada konteks ayat yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan, bahawa ayat ini menampakkan bahawa penduduk setempat itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang, bahkan membunuh. Dan semua ayat yang berkaitan dengan rejam dalam Al-Quran, nanti kita akan lihat, ialah merujuk kepada pembunuhan yang dahsyat, seperti disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa mereka ini telah pun dipijak sehingga terkeluar usus perutnya, seperti disebut dalam tafsir Al-Baghawi. Walau bagaimanapun, mungkin ini, kata Al-Imam Al-Urami dalam tafsirnya Hada'iq Rawi wa Raihan, mungkin ini berlaku pada sebahagian tempat di Antakya, melihat kepada banyaknya periwayatan itu sampai kepada kita daripada Ahlul Kitab, daripada kalangan golongan Yahudi yang masuk Islam, seperti Wahab bin Munabbih, seperti Ka'bul Ahbar. Wallahu a'lam, mungkin kisah ini berlaku pada setengah tempat di Antakya, memandangkan Antakya ni salah satu dari 4 wilayah yang menyokong Nabi Isa AS, seperti dinyatakan di awal tadi. Jadi, muslim-muslimat hati dan dikasihi, di sini kita melihat satu usul Quran yang pernah saya jelaskan kepada tuan-tuan. Idh ja'ahal mursalun, lain daripada inna ilaikum mursalun, lain daripada uslub iaitu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Dalam tafsir Ad-Durrul Masun oleh Yasamin Al-Halabi, bahawa dikemukakan ini merupakan gaya-gaya bahasa uslub dalam bahasa Arab. Ni dalam bab bayan, dalam balaghah ni ada bayan, ada ma'ani, ada badi'. Jadi dalam bab bayan ini, Ahlul Bayan mengatakan bahawa ayat kenyataan ni mempunyai 3 bentuk, 3 pattern. Yang pertama dipanggil ibtidai, yang kedua dipanggil talabi, yang ketiga dipanggil ingkari. Contoh, itu sebab bila datang seorang, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab lughah, sebagai contohnya dalam Majmu'ul Amthal, sebagai contohnya kita dapat lihat dalam Al-Bahrul Muhit, Ali Abu Hayyan menceritakan bahawa seorang lelaki datang kepada Abu Abbas Al-Kindi. Ni siapa Abu Abbas Al-Kindi ni tuan-tuan? Abu Abbas Al-Kindi ni adalah seorang yang mempunyai kemampuan bahasa luar biasa, dan dia pernah cuba untuk meniru Al-Quran dan mengatakan dia mampu buat ayat seindah Al-Quran. Dia seorang sastrawan yang hebat. Maka datang seorang lelaki kepada Abu Abbas Al-Kindi ni yang cuba untuk menandingi Al-Quran, mukjizat pada bahasa Al-Quran ini. Maka lelaki itu berkata kepadanya, inni ajidu fi kalamil arabi hashwan. Aku mendapati dalam bahasa orang Arab ni ayat-ayat yang serupa tapi tak ada makna berbeza. Maknanya hasyu ni benda-benda yang merapu-rapu atau apa kita nak kata, lagu ataupun lahu. Ni benda-benda dalam bahasa Arab, perkataan bahasa Arab ni ada sifatnya demikian, kata lelaki ni kepada Abu Abbas Al-Kindi, yang merupakan seorang tokoh bahasa Arab yang terkemuka. Baik tuan, maka dia berkata, aku dapati apa yang hasyu itu, kata Abu Abbas Al-Kindi kepadanya. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahulah hasyu ni apa. Maka lelaki ni kata, dalam bahasa orang Arab ni banyak hasyu. Kata Abu Abbas, mana dia hasyu itu? Cuba kau buktikan kepada aku. Maka dia pun jawab, tengok ayat ni yang pertama, Zaidun arifun, Zaid tahu benda tu. Lepas tu ada satu tingkatan yang kedua, dipanggil Zaidun, inna Zaidan arifun. Inna menasabkan mubtada' dan juga isim, dan juga merafakkan khabar, inna Zaidan arifun. Kemudian ada pula ayat, inna Zaidan la'arifun. Kita kalau terjemah bahasa Melayu, makna lebih kurang sama tau. Zaidun arifun, Zaid tahu. Inna Zaidan arifun, sungguhnya Zaid tahu. Tapi kalau sebut inna Zaidan la'arifun, apa maksudnya tuan-tuan? Ini di bahasa Arab. InsyaAllah kita akan jelaskan dalam kuliah akan datang apakah maksud ketiga-tiga perkara ini. Ia bukannya hasyu seperti yang dikatakan oleh lelaki tersebut kepada Abu Abbas Al-Kindi, seorang yang cuba untuk mendengar Al-Quran ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.